bagaimana kehidupan Abang Long, latar belakang ahli keluarga, dan boleh cerita sikit kepada kami yang hadir pada malam ni macam mana yang boleh jadi Abang Long, no? Istilah kita kata gangster lah orang kata. Dan bagaimana pula titik permulaan Abang Long boleh berhijrah kembali ke perjalanan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyatafaddal ma'jura. Silakan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak atas Ustaz Aiman menjemput saya dengan Ustaz Sakaratul Maut hadir di sini. Okey. Saya bersyukur banyak-banyak atas kalian-kalian yang sudi datang ke sini untuk semata-mata mendengar kisah lama saya dan macam mana saya berhijrah. Okay, satu waktu itu saya dulu campur kawan-kawan Cina, kawan-kawan gangster Cina lah. Sampaikan saya main lotang dan saya makan Cina, makan bali baya babi dengan minum arak, dan sampaikan saya kutuk-kutuk Allah. Saya caci-caci Allah. Saya tak percaya Allah tu siapa. Dan sampai sanggup saya cakap, Allah tu kalau betul ada, kenapa aku punya keluarga tengah susah ke aku yang tengah susah dia tolong. Allah apa? Dah biasa nyanyi lagu kan, jauh sikit lah. Okey. Dah sampai gitu macam sekali lah. Apa kutuk Allah lah. Sampai maki whatever benda yang tak seharus kita kutuk Allah, saya dah cakap dah. Tiap-tiap ada persembahan Cina saya sembah, main lotang lah. Sembah, baca doa punya bacaan dorang lah. Abang Long ada buat tarian naga tak? Ada. Lotang pun ada, biasa. So ada satu hari tu saya makan babi memang enak sangat saya rasa lah. Mungkin siapa yang pernah rasa tak payahlah angkat tangan Memang enak, baru-baru enak sangat-sangat makan babi. Jujur. Tapi satu hari ni saya makan, rasa geli lah. Dia punya geli semacam geli oh. Tu saya elak, saya buang. Saya tepis tau. Dah tak nak makan lagi lah itu apa bali baya Saya minum arak lah. Kita ada apa capto ke, Cina panggil capto lah. Kita gathering dengan kawan-kawan gangster kan. Capto orang selalu fikir say gitu lah. Biasa dengan macam gitu. So saya pun dah biasa lalui ni semua. So saya minum, wah rancak. Sekejap-sekejap minum, mabuk sampai terbalik-terbalik lah kan. Habis ketika itu saya rasa satu hari ni saya keluar ni, saya minum whisky. Minum, alamak, asam tak boleh, rasa nak muntah, baru satu cup. Rasa geli lah, semacam geli dia. Tu saya try, okey lah, saya tepis lah. Lepas tu satu hari ni saya pergi keluar, gaduh, ada saya seorang lah, kita 3 orang, kita berpisah, dah tinggal saya seorang. 8 pukul saya seorang. Saya kena sini pekak, saya sebelah tinggal sini pekak lah, tak dengar. Sini kena potong, belakang kena duduk, tangan saya kiri kanan lah, tengah saya. Doktor boleh cakap 50-50 untuk apa? Paralyzed. Doktor. Habis saya dah kena tetap ni semua, saya dah lambat 5 minit Lillah. Saya dah arwah dah. Lambat 5 minit saya dah arwah. Bila saya sadar bangun, alhamdulillah. Itu yang saya pelik. Saya sebut nama alhamdulillah. Baru-baru je. Lepas tu dah baik, Allah ke mana, saya pun ke mana. Saya pun enjoy dadah. Enjoy, wah, isap sabu kan. Sini sabu orang panggil sabu kan, bukan ais kan. Sabu okey, saya isap sabu. Wah, seronok, berapa tahun saya isap. Saya campur kawan, keluar sana sini, isap sabu, jual sabu, macam-macam benda lah. Dah, babi dah tak makan tau. Arak dah tak ada. Sabu pula. Saya main sabu-sabu. Tu satu hari saya berubah agama je tau. Saya dengan kawan-kawan saya macam contohlah kita 3-4 orang tengah hisap ni. Boleh bawa agama ni, agama tentang solat, wah nak jom solat sama-sama. Tapi bila tak main sabu, satu solat pun satu nak baca doa pun tak tahu. Boleh tak tahu. Tapi bila hisap boleh doa, boleh ikut kawan doa. Tapi bila suruh doa sendiri tak boleh.
nak kena ikut-ikut lah. Habis satu saya dah rasa fed up. Kenapa bila saya isap dada boleh rancak berbual dengan kawan pasal agama. Step kononnya nasihat lah. Ustaz pun bukan, wali pun bukan, step nasihat. Okey, tak apa. Tu saya pun buang lah, saya dah tak main dada. Dan saya dah tak main dada, saya mimpi. Saya mimpi satu hari kiamat saya. Hari kiamat tau. Malu, masa bila tu mimpi tu? Berapa tahun lepas? Itu tahun 2014 bulan 1. Pasal saya 2013 ujung 2014 sejak 2015 saya berhijrah, bulan 4 saya start keluar 3 hari. Okey. 2014 ujung tahun bulan 12 saya kena pukul dalam rumah. Mak saya saksi. Saya kena pukul hampir-hampir sebaik tak kena apa-apa tau. Lepas saya kena pukul, bulan 1 baru saya mimpi kiamat. Saya mimpi kiamat. Dia datang kat pantai. Saya tengah enjoy ni, minum arak kat pantai ni dengan kawan-kawan. Sekali ni ombak datang, saya dah fikir, kawan-kawan semua lari lah. Ni kiamat dah sampai ni. Korang tak nak lari apa? Saya lari seorang. Bila saya toleh, kawan saya pun satu pun tak ada. Ikan tak lari dengan saya. Dan satu laut tinggi tingkat 8 pun tak ada. Tu yang saya terfikir, saya tak keluar rumah sebulan. Saya takut mati. Pasal apa? Mimpi kiamat tak pernah panjang umur mimpi kiamat. Terus sebulan saya tak keluar rumah tau. Okay. Habis satu hari ni kawan saya call saya tanya, "Cam, nak pergi masjid tak nak?" Tu saya macam dapat tu satu terserentak. Kalau aku keluar rumah aku mati. Kalau aku tak keluar rumah pasti mati kan. Itu yang saya dapat tu terfikir tau. Tu satu kali keluar lah. Saya kan nak cakap bahasa kurang ajar nanti tak sedap lah. Saya ada cakap don't care lah. Pergi solat. Kalau sekiranya mati pun tak kisah. Kalau nak jalan pun mati pun tak kisah. Pasal saya takut musuh dalam selimut kita pun tak tahu siapa kan. Saya fikir itu je. Okey, saya pergi pelan-pelan dalam seminggu, 2 minggu, berapa hari gitu kan. Saya jumpa jemaah tasqih saya lah. Yang tasqih saya Anwar. Yang ikram saya bersama dengan saya sampai ke sini Azmi. Sampailah sekarang. Tu yang dari saya dah berjemaah diorang dah tasqih saya, itu yang saya start berhijrah. Bulan 4 saya keluar 3 hari dah kenal, tapi belum lagi orang kata perfectly percaya Allah sangat. Saya cuba 3 hari full, saya cuba je. Saya pelan-pelan isi horor, saya tajud, saya mohon Tu yang masa yang saya keluar 40 hari baru saya yakin, Masya Allah, Allah tu betul lah, wujud. Allah tu benar, janji je tu benar. Pasal apa? Baru-baru saya macam pasal 3 hari is like, saya tak nampak apa-apa macam ibarat holiday, makan, tidur kan. Tapi bila keluar 40 hari, Masya Allah, saya baru yakin. Saya baru percaya Allah tu wujud, Allah tu benar, janji Allah tu benar. Baru saya tahu. Tu saya sampai sekarang saya berhijrah. And saya, kalau cakap pun korang tak percaya susah cakap lah. Saya belajar Fatihah je 8 bulan baru saya nak hafal Al-Fatihah. Bukan senang. Pada saya lah, bukan senang. Itulah pengalaman saya yang saya alami Sampai mak saya baru pun susah nak cakap lah. Mak saya pun hampa lah. Dia lahirkan saya dia pun kecil hati. Itu pasal saya dari sini, saya nak kasih mak saya happy. Apa lagi yang kita boleh buat? Tak boleh buat apa-apa. Saya berhijrah pun kerana Allah. Saya dah yakin dengan Allah. Saya dah tahu apa tu Allah. Bukan cakap dah tahu tu apa Allah lah. Maksudnya apa yang saya mohon tu tercapai. Tu saya, Allah, kenapa yang dulu yang saya jahil, saya cakap Allah tu, tapi Allah masih kasih saya peluang untuk datang sini. Tapi saya datang sini pun ada masalah besar. Lillah. Masalah besarnya satu, pasport saya kena ban. Saya kena difitnah. Sampaikan saya punya pasport, diorang tak izinkan saya keluar. Sedangkan ustaz sahabat dah bookkan tiket tau. Ustaz Hakimi. Kita dah deal tau. Okey, 6 hari bulan standby untuk kita flight untuk datang ke Penang. Tapi saya cakap dengan Ustaz Sakaratul Maut. Kemarin saya pernah berbual, Ustaz, saya tak boleh janji. Saya bulan 4
atau ujung bulan 4 baru pasport saya lepas. Tapi belum lepas. Lagi 3 hari ke 4 hari gitu lah. Saya dah risau sangat-sangat. Tapi diorang dah book. Cuma saya tak boleh keluar negeri. Saya mohon malam Jumaat saya mohon tau. Pagi Jumaat IO saya perintah call, okay you can release forever, pasport dah tak kena ban lagi. Masya Allah, saya sampai nak terpekik. Mak saya yang saksi sampai, mak aku dah lepas ni, aku dah happy. Syukur banyak-banyak. Pasal apa? Kalau tidak, kalau saya tak dapat keluar, duit burn lah, tiket burn, saya tak dapat datang. Tapi bersyukur Allah. Dapatlah jumpa Abang Fadil malam ni. Sampai dah janji loh. Akhirnya Allah, barulah saya yakin Allah tu benar lah. Memang susah nak cakap lah. Orang kata apa, manis, minum air kopi manis, hari-hari manis potong kaki tau. Tapi keimanan manis Allah beri itu tak akan potong kaki punya. Dalam hati lah, boleh rasa dia punya sayu je semacam kemanisan. Tu lah yang saya nak sampaikan. Kan nak tanya mula-mula pakai tatu tu mak berapa? No, tengok sampel punya tatu ni. Kan? Yang sebelah tangan kiri ni umur saya belasan tahun. Umur saya 15. 15 tahun. 12 saya dah tulis. Umur saya 12 tahun saya dah tulis nama saya Fadil sebelah kiri kanan. Fadil sini. 13 14 nak masuk 15 saya dah bikin satu tangan. 16 17 16 sini. 19 saya kaki. Dengan 20 21 22 leher dengan muka. Tengkuk. Matematik lah. Macam matematik pula. Ya. Belakang ada logo huruf alif lah. Dengan dia punya, kita main motor kan. So ada logo dia dah. Logo dia. Oh di sini ni? Sini word Cina. Orang panggil Cina I. I tu kira love. Kononnya lah, saya suka orang lah. Oh. Tu bahasa Cina lah, love. Kira bahasa Cina I. Okey, macam kos dia berapa? Ni tempat ni free lah, kawan-kawan bikin. Tempat tu remaja kan, okey contoh lah baru-baru 15, 16 kan, wah ada itu kan sasat. Tahu sasat? Sasat tu masa ni macam macam step belagak lah. Ada perempuan ke depan, pergi town area ke bandar ke, nampak perempuan ngangkong pakai singlet, kan nampak glamour sikit kan. Confirm ada perempuan terkejar-kejar, ada yang perempuan suka yang orang tu. Dulu-dulu baru-baru naik kan. Tapi sekarang fikir balik, malu pula kadang-kadang kalau pakai singlet. Perut gemuk, muka tak handsome, takkan perempuan nak kan. Macam itu lah. Saya tutup, kau boleh tutup lah. Tapi muka tak boleh tutup lah. Kalau pakai bedak pun tetap nanti berpeluh hilang juga. Bedak je. Memang trademark macam tu? Memang trademark lah. Adakah di muka ni memang satu grup macam tu ataupun asing-asing dia punya corak dia? Asing-asing, cuma yang grup belakang lah, tengkuk saya. Oh, di belakang ni. Oh. Cuma yang muka ni ada apa, internal lah. Saya bukan itu. Internal saya ada bertengkar dengan keluarga saya bikin itu kat muka lah. Kalau kat tangan tu biasalah, nak style kan. Glamour sikit dengan perempuan. Maaf yang 5 kat belakang tak ada niat lah, tu dulu. Kira pakai itu kan kononnya style lah. Padahal setakat. Alhamdulillah. Tu je lah. Allah bagi hidayah kepada walaupun pakai tatu. Sebab tu di antara hikmah kita panggil Abang Long Fadil kita masa ni, bukan kita nak bagi tahu bahawasanya walaupun kita tengok orang tu bertatu misalnya, tapi kita tak boleh hukum dia tu, dia ni memang muka sek-sek neraka jahanam semua. Tak boleh. Sebab kerana mungkin di luar dia pakai sedemikian rupa, walaupun dia ada tatu di sebelah kita tengok Abang Long Fadil kita, tetapi Islam ni dia ajak kita yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengkehendaki kemudahan kepada hamba dia dan Allah tidak mahu menyusahkan hamba dia. Sekiranya kalau kita nak tengok dari sudut fizikal ni, nak buang tu bukan sikit punya harga, ribuan ringgit, bahkan kadang-kadang boleh menjejaskan wajah seseorang tu. Maka Islam walaupun adanya tatu yang macam ni sedemikian rupa, tidak menghalang seseorang itu untuk dekat kepada Allah
Dan sebab musabab Allah nak ampunkan dosa bukan sebab tatu. Ada tatu, oh Allah kata tak boleh, ni kena taubat bang, duk kena kerak bang sebelah baru boleh. Tak, kerana apa? Innallaha ghafurur rahim. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Baik. Tapi tak semua yang ada yang orang-orang masjid kan, ada satu dua lah. Saya biasa kena dihina lah dengan orang-orang masjid. Tengah solat, nak salam ni. Lepas dah solat dah, kita kan selalu berkumpul salam imam Tengah salam ni, dia tarik tangan. Dengan ustaz pun biasa. Itu haram, tak boleh sembahyang, tak boleh ambil wuduk. Biasa dah. Saya reda, saya keluar. Saya tak solat. Lillah. Walaupun ustaz ni sebelah kiri kanan saya ni. Saya cakap tegak je. Biasa kena. Ustaz cakap, itu tak boleh solat. Haram. Air tak masuk ni. Tu yang saya keluar. Saya biasa kena hina sampai orang tengok saya, mama ni abang itu jalan jauh lah. Macam nak terekam dia ingat saya. Biasa dah kena hina. Terus saya reda je. Saya reda. Tapi macam mana pun mak saya pernah ajar saya lah. Walaupun orang, saya kira orang benci saya, hina saya pun, kalau orang tengah susah pun, ada rezeki, kasih. InsyaAllah Allah akan tolong kita. Itulah pegang dari kecil sampai ke besar pun. Walaupun saya pernah kurang ajar mak saya pun, orang imam saya pernah kurang ajar pun, mak saya pernah cakap, orang minta sedekah jangan lukis. Tempat macam rumah ke rumah kan, ke apa, jangan, ada kasih. Itulah sampai saya pegang kata-kata mak saya. Dan satu je lah, saya mohon dia, moga Allah tu kekalkan saya, itu je lah saya mampu. Tak lebih dari itu lah. Itu je. Jadi ni selepas abang berhijrah tu, apa aktiviti abang sepenuhnya? Sepenuhnya ikut apa yang jemaah buat lah. Keluar 3 hari. Oh, sekarang ni masih bersama dengan jemaah tabligh. Masih. No? Alhamdulillah. Nah, ni di antara satu kehebatan jemaah tabligh, dia boleh tarik orang. Walaupun ketua gangster, saya pun tak boleh ketua gangster, pasal kita pun gangster sama. No? Maka ni di antara kelebihan golongan tabligh yang kadang-kadang orang sentiasa hina, orang nampak remeh. Berapa lama dah abang Long dah berhijrah? Kalau kira-kira setahun sebulan. Setahun sebulan. Pasal saya anak berhijrah bulan 4 tahun lepas. Dah kira ni dah bulan 5 kan. Dah genap lah. Dah setahun sebulan lah. Nak masuk setahun sebulan. Berhijrah setahun sebulan. Bonzer, orang-orang lama maksudnya? Tawakal lah. Kalau sekira je datang je nak tikam saya ke, je nak pukul, saya yakin lah Allah tu ada bersama saya. Sekira tak ada siapa yang boleh mententang apa kalau Allah tak izinkan. Sekira kalau je nak bunuh saya ke, atau rodok ke, atau claim claim saya pun saya serah. Tapi baru-baru memang takut lah. Tapi saya reda lah. Kawan, tu saya adakan sahabat, kawan baik untuk apa, tagib peringatan antara satu sama lain lah. Kita mesti lemah. Nanti kalau kita dah lemah, kita orang cari, berarti kita ikut balik kan. Tapi saya tawakal lah. Tawakal, saya reda, saya yakin kalau kita buat yang benda baik, Allah pasti lindung kita. Takkan benda kita buat baik Allah tak akan lindung kan. InsyaAllah. Yang lepas saya buat anggap tu apa, satu mimpi dalam hidup saya, satu ngeri dalam hidup saya. Itu ya. Lagi soalan? Kalau buat tu contoh, kalau mak pukul kita, kita sakit sekejap je. Tapi kalau tu bikin untuk sekarang kalau mak saya kalau pukul saya pakai rotan kan, saya rela pukul dari mak pukul saya lah. Dari bikin itu bikin cacat lah, sakit. Paling sakit sini lah. Sini dengan sini. Ni nombor 2 paling sakit bila saya selak janggut saya lah. Kalau tak selak tak nampak. Kan saya kalau selak baru nampak leher saya. Keliling lah. Habis sini dahi dengan sini. Sini saya bikin, saya tengah baring dah bikin, bangun tu macam nak pitam tu, macam nak jatuh. Pasal sini tulang kan. Sini tu tak ada senyum, tak ada apa-apa, tak ada head, tak ada hope. Ketakkan gigi je. Leher.
Ini at least okey tapi cuma pitam. Okey lagi Subhanallah. Itu lah. Sakit lah. Ana nak tanya dua soalan. Yang pertama, Abang Long Fadil berapa beradik dan bagaimana permulaan terjebak tu? Berapa beradik? Maksud soalan yang pertama, mungkin terjebak tu daripada pengaruh kawan-kawan kan, lalu mengaruh rakan-rakan lah. Dan yang kedua, sejauh mana penerimaan ibu Abang Long Fadil daripada zaman gelap dahulu sehingga berhijrah ke saat ini, kerana hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan sejauh mana ibu Abang Long Fadil boleh menerima. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi. Wow. Okey, adik-beradik. Okey, Assalamualaikum. Adik-beradik ada 3, kan termasuk saya 3. Saya ada kakak kembar 3, atas saya 3, dah meninggal tak cukup bulan. Kakak saya atas 3 kembar. Termasuk saya, jadi anak yang pertama. Kedua, adik yang nombor lelaki. Ketiga, adik yang perempuan. InsyaAllah lah, sama-sama doakan. Moga bulan 10 ni je nikah. Doakan sama-sama. Saya belajar jahit bukan kerana kawan juga dulu. Saya jumpa keluarga bapak saya banyak kawan bapak saya punya pakcik adik-adik bapak saya. Saya dah biasa duduk dengan orang kawan dengan Cina. Dari situ saya ikutlah ke cara dorang kawan Cina. Dari situ saya berkawan. Dari situ saya belajar. Umur saya start isap rokok je dah 11 tahun. Dah kenal dada dah umur saya actually lama, cuma saya tak come interested lah. Saya cuma concentrate air babi dengan arak je dulu lah. Concentrate. Ni jujur lah, tak ada Fokus. tak rasa malu lah nak ceritakan. So saya dah tahu ini dada umur saya 12 tahun sebenarnya, cuma saya tak fokus sangat. Saya punya fokus lotang, minum arak, makan babi. Sedap itu je. Tapi saya biasa duduk dengan pakcik-pakcik saya belajar jahat. Okey, dia cakap apa? Kau anak lelaki. Orang ni saya masih ingat lagi saya. Fadil, kau ingat, kau ni anak lelaki. Kalau kau anak seorang, kau jaga mak kau dengan bapak kau sudah. Kau ada adik-adik, kau anak lelaki. Pertama, kau jangan kasih orang kacau keluarga kau. Kedua, kau akan protect keluarga kau. Kalau kau tak boleh protect keluarga kau, macam mana isteri kau nak jaga, anak kau nak jaga. Sedangkan adik kau, mak bapak kau orang kacau, kau tak boleh jaga. Dari situ saya pegang amanah orang nenek saya. Saya macam pasal orang nenek saya ni panas badan orangnya. Orang Bugis kan, panas badan, kuat, melenting. Saya pegang kata-kata orang nenek saya. Saya biasa masuk, jujur umur saya 12 tahun saya dah masuk lokap. Saya pernah pukul budak umur 14 tahun. Mak saya saksi ni ada dalam. Bapak saya pakai, Fadil pukul. Saya kena pukul ni, umur saya 12 tahun saya kena pukul, kena grip. Terus saya tolak, bapak saya dah campak kayu ni dari tingkat 2, masih ingat lagi saya. Campak kayu, saya tu tendang tu budak punya bopeh. Allahuakbar, maaf. Tendang dia punya kemaluan dia. Dia jatuh, saya pukul. Mak bapak yang tu budak yang saya pukul, call polis. Masuk lokap. Diorang ingat saya umur berapa? 15. Cek saya umur 12 tahun. Polis pun terkejut. 12 tahun pukul umur 14 tahun. Dari situlah saya belajar kejahatan saya ni dengan benda-benda minum, rokok semua dengan keluarga. Saya bukan aibkan keluarga, tapi saya nak tahu kan kalian nak tahu kan. Okey. Saya punya jahat keluarga yang naikkan saya. Saya tahu apa tu dada. Saya tahu apa itu masuk punya gangster. Cina punya baju. Saya tak suka Melayu dulu. Saya kebanyakan kawan-kawan Cina. Nak cakap Melayu, saya pun orang Melayu. Tapi Melayu ni banyak hina-hina orang. Dulu, ini keluarga saya ajar saya. Apa namanya Melayu? Kalau betul Melayu, dia tak akan hina-hina orang. Dia tak akan kutuk-kutuk orang. Cina, contoh. Kenapa Cina orang bukan Islam, dia orang yang susah, dia boleh tolong. Melayu, nak tolong, tengok wallet dulu. Sedangkan ada 50 ni. Macam mana nak pecah Cina, saya terangkan Cina,
Ada duit, tak ada duit, dia jatuhkan dulu. Pasal dia percaya tu orang. Melayu. Saya tak cakap orang Islam, saya cakap Melayu je. Melayu. Apa ke? Percaya tak percaya, tanam, takut. Jujurnya berbual. Dari situ lah saya kawan Cina saya umur saya belasan. Pasal saya tahu kawan-kawan Cina saya bagus. Lepas tu baru saya meningkat umur dah berapa, baru saya kawan Melayu. Nak cuba. Akhirnya pun saya fanak juga dengan orang Melayu. Kena pukul orang Melayu tinggalkan saya. Tagak, kononnya 3 orang. Ni menghadap ni 8 orang ni. Alah kawan saya mana? Dari situlah saya tu dah cukup lah. Kena pukul dah cukup. Kena parang dah cukup. Hampir-hampir mati lagi 5 minit dah cukup lah. Bukan cakap baru sikit lah pada saya. Pada ni sikit. Tapi cukup lah. Saya dah serik itu benda sakit lah. Dari situ lah. Saya pengalaman hidup saya. Nah. Ada, okey adik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Long Fadil. Saya di sini ada satu pertanyaan, insya-Allah. Bagaimana reaksi kawan-kawan Cina Abang Long Fadil apabila Abang Long mula berhijrah kembali ke jalan Allah? Bagaimana reaksi mereka? Tak kisahlah Cina ke Melayu ke, apa reaksi mereka? Okay, sekian. Banyak, kira kan banyak jugalah terkejut. Kawan Cina pancing saya, kawan Cina yang main baju, lotang semua. Nampak saya kat Facebook wow, betul alim. Saya cakap taklah, kita tak tahu bila kita mati. Kan? So aku ni orang Islam lah. Kalau aku continue hidup aku gini, terungkup lah aku kat longkang. Aku pun nak tukar, aku ada image Islam. Takkan aku nak nama Islam tapi buat perangai tongtang. Betul tak? Dari situ lah dia bilang bagus lah. If can kau go on kau punya life lah. Tapi masih kawan, masih contact tanya khabar. Pergi pancing dengan kawan Cina. Kawan pancing saya kawan Cina juga. Dari situ diorang kan Allah. Diorang kasih moral support lah. Walaupun saya dah tak bersama dengan diorang. Tapi yang Melayu sikit, alah, ni jujur dalam masjid saya cakap susang. Kebanyakan ada yang Melayu, alamak ni step glamour lah. Ni step baik konon. Gentle. Tak semua orang Melayu, tak semua orang yang pakai jubah, tak semua orang yang pakai lengan pendek, tak semua orang yang pakai tattoo, tak semua orang yang tak ada tattoo, tu baik. Mulut kita ni kadang-kadang pun sonsong juga. Nari saya pakai jubah, nampak orang tengok saya baik. Tapi belakang, macam-macam boleh cakap, betul tak? Yang orang yang tak, yang apa kat luar pun boleh macam-macam cakap. Pasal kita tak boleh judge orang tu jahat sangat, tak boleh judge tu orang tu baik. Kita serah pada Allah. Apa-apa semua apa? Allah. Saya dah tak boleh cakap apa-apa pasal saya dah kena batang hidung saya sendiri kan. Saya dah rasa apa yang kena, apa yang saya lalui dah cukup lah. Walaupun umur saya setakat 29 tahun, saya berhijrah setahun nak masuk sebulan Itu 28 kawan, lawan, kawan baik, duit, Allah, duit, kawan Cina lah nombor 1. Duit, kawan Melayu lah cepat makan, habis. Bila kita jatuh, kawan Melayu lah hilangkan kita. Ni bukan nak kutuk, saya cakap yang benar. Dari situ saya tengok, tapi saya orang Islam kan, takkan saya nak merendahkan orang-orang Melayu kita. Dari situlah saya kasih semangat. Kalau saya ada kawan Melayu pun, saya tetap berkawan dengan orang. Walaupun sifat saya masih orang kata pun saya ni tak suka sangat. Tapi saya fikir balik, saya ni orang Islam. Mak saya ni orang Islam, Melayu. So saya ubah diri saya. Ni semua adik-beradik saya je. Takkan saya nak hina dengan orang macam ni. Takkan itu. Kalau dia jatuh pun saya sebagai orang jangan cakap nama Islam Melayu. Takkan saya nak tengok orang Melayu kita jatuh dengan keadaan buruk. Mesti saya ni orang Melayu, mesti saya sambut. Kalau dulu saya tak sambut. Tapi kalau insya-Allah, kalau sekarang insya-Allah saya sambut. Takkan kita nak jatuh martabat kita satu orang Melayu. Betul tak? Orang Islam, kita tak akan tinggalkan orang-orang Islam kita ke belakang. Itu je. Selepas sembahyang dia tanya bang, selepas sembahyang abang ada tattoo, boleh salam tak orang kalau dalam keadaan ada tattoo? Itu saya tak boleh cakap apa-apa lah. Saya cuma serah pada Allah. Dia yang judge kita, dia yang hukumkan kita,
Dia yang boleh masukkan syurga untuk kita, dia yang boleh masukkan neraka untuk kita. Dia walaupun tattoo ni tattoo walaupun walaupun tattoo ni memang haram. Tapi Al-Quran tak menyatakan tattoo tu haram Yang melekat di badan kita haramkan kan. Tak ada nama buat tattoo tau. Tapi orang menyatakan tattoo ni haram, ni apa. Saya redha. Tapi saya cuma boleh cakap satu je senang. Manusia, siapa-siapa tak boleh hukum manusia. Kalau manusia boleh hukum siapa-siapa manusia, that's mean dia Tuhan lah tu. Dia lebih baik dari saya. Senang. Kalau dia dah lebih baik, mungkin dia dalam masjid. Senang. Kalau dia lebih baik, mungkin dia boleh jadi ustaz. Kalau mungkin dia lebih baik, mungkin dia boleh jatuh fatwa. Dia boleh jatuhkan fatwa macam-macam. Tapi kita ni insan biasa je, lemah. Kita seperti macam mana kereta ni yang ada tayar 4. Kalau tak bergerak, tayar pancit apa? Pancit tak? Kalau kita bergerakkan kereta, tayar tu keras. Seperti macam mana kita bergerak untuk agama, mesti kembang iman kita. Tapi tattoo, saya tak hiraukan pasal itu. Serah Allah nak terima atau tak terima, terserah. Saya buat apa perintah Allah suruh, wajib saya buat lah. Walaupun saya tengah bermaksiat, mandi, solat, saya tak kisah. Asalkan wajib saya nak harus buat. Walaupun saya tengah isap dada, walaupun saya minum, wajib solat saya buat perintah. Terima tak terima, terserah pada dia. Manusia boleh cakap je, tapi nak buat tu senang ke? Important istiqomah. Senang ke nak istiqomah? Bukan senang. Saya sendiri yang saya begini pun bukan senang nak istiqomah. Kadang-kadang pun lalai juga pergi masjid. Saya jujur, lalai. Ada terlepas satu solat waktu. Betul. Tapi kalau important, kita jangan ingat, jangan lupa Allah juga. Macam mana dulu saya boleh lupa Allah, takkan sekarang saya nak lupa lagi. Sedangkan Allah dah kasih saya peluang. Tak? Itu je saya boleh sampaikan. Dengar cerita dulu, sekarang dah pakai jubah, polis dah tak, jarang tahan Allah, pasal itu Dulu saya pakai seluar pendek. Contohlah saya pakai gini pendek ke apa sampai singkat-singkat ke seluar koyak-koyak Saya pergi mana-mana, polis mesti tahan. Lillah, polis mesti tahan. Sampai kan saya naik fade out, naik penat tau. Tahan, bawa balik stesen, cek urine, air urine untuk tengok ada main dada tak. Tahan, kena cek, tengok masih aktif tak. Pasal kita kalau aktif untuk ni apa baju apa gangster ni semua, dia ada rekod. Diorang walaupun kita tak nampak diorang, tapi diorang nampak kita mana kita pergi. Apa besok akan datang, diorang sensor dah tarik kita orang dah. Sekarang kita dapat information korang ada plan macam ke, atau besok nak diorang tengah perang ni, kita yang tak pergi ni, tak mensampu pun kena naik station. Nak tanya, kau ada kat ni tempat, contohlah Pulau Pinang. Kau ada tak dekat Pulau Pinang? Kau punya baju, walaupun baju kan contohlah kongsi gelap. Kongsi gelap berapa banyak? Kongsi gelap JB, kongsi gelap macam-macam ada apa? Saya di JB. Apa mengena saya kat sini diorang ingat saya kat sini Pasal saya leceh, saya tak suka. Tapi bila saya pakai jubah, waduh, Masya Allah, Allah tu kuasa. Saya jarang kena tahan, tak pernah kena tahan pun. Bila saya pakai seluar pendek, koyak-koyak, sengaja lah saya tukar pakaian pun kena tahan. Tak pakai songkok, beberapa hari lepas. Tak pakai songkok pun, biasa kena tahan. Pakai songkok, wow, polis senyum. Kalau senyum, saya senyum. Lillah. Tu pengalaman saya. InsyaAllah. Bagaimana saya jumpa Fadil, ketika itu dia dalam masalah. Dalam tengok wajah dia macam, hati dia macam tak ada ketenangan. Kita tengok dia macam ada masalah, dia boleh datang masjid. Ketika itu saya sebelum tu saya memang buat gas lah. Gas tu jumpa, ketuk rumah ke rumah. Maka itu Allah telah hantar satu asbab yang iaitu Fadil dia telah datang masjid. Kawan saya Anwar telah jumpa dia. Jadi telah panggil dia duduk dalam majlis, kita panggil majlis bayan. Majlis bayan ni muzakarah. Berapa pentingnya nak usaha atas agama atas diri kita. Kita ni sebagai khalifah, sebagai laki-laki khalifah ni, perantaran untuk bimbing ahli keluarga kita.
Bagaimana hari ini saya kena bawa isteri saya, anak saya, ibu saya dan seluruh keluarga saya dan jiran tetangga saya, sahabat-sahabat saya dan seluruh umat Nabi SAW yang di hujung-hujung dunia untuk masuk syurga Allah SWT. Bagaimana tempat dunia ni, hadirin Allah SWT, kita mencari keridaan Allah SWT. Maka hadirin Allah SWT, kemudian Fadil pun kita dah lepas mesyuarat kita bersurai. Maka saya pun approach dekat pada dia. Saya tanya berkenalan ta'aruf. Kita berkenalan. Tabligh ni dia tak ajar untuk jadi jos. Jos untuk diri sendiri. Jos tu maksud jazbah. Bukan saya nak cakap itu. Kenapa pun ada itu. Dia lah. Saya tak cakap macam tu. Saya cakap alhamdulillah ni satu gerakan daripada Allah SWT yang kau datangkan bukan atas keupayaan kau. Betul dia lah. Ke atas kehendak Allah SWT, kerana Allah telah temukan saya pada itu dengan Fadil untuk bercakap, untuk muzakarah, untuk buat fikir agama, bagaimana dia pun dapat wujudkan sunnah dalam kehidupan dia, dapat amalkan agama dengan sempurna. Kerana hadirin Allah SWT, kita ni sekarang terusaha atas kebaikan. Usaha bagaimana kita amalkan keseluruhan agama. Bagaimana untuk usahakan asal kesempurnaan agama? Inilah tuan-tuan mulia hadirin Allah SWT. Sama juga apa yang Nabi SAW usahakan, dakwahkan manusia. Kerana dakwah ni sebenarnya untuk diri saya. Bila kita share, when we are sharing, we will get the benefit. Bila kita berkongsi, dan insya-Allah itu akan beri manfaat pada diri saya dan orang yang mendengar. Hidayat di tangan Allah SWT, bukan saya nak kasih dia hidayat. Bukan saya nak betulkan dia. Kalau saya rasa saya nak betulkan dia, dia akan, bila dia tak akan dengar cakap saya akan rasa hampa. Ini fitrah manusia. Hari ini kalau saya nak betulkan dia, saya jumpa dia, saya cakap macam mana pun, cakap pasal tinggi-tinggi punya benda pun, benda-benda halus tentang agama pun, kalau Allah tak beri hidayat pada dia, saya tak boleh buat apa-apa.